Saya Vivinya. Saya dari MSU College Johor Bahru. So sebelum kita mulakan temu duga kita, boleh tak awak memperkenalkan diri awak? Nama saya Emilia. Saya juga merupakan pelajar MSU College Johor Bahru dan mengambil ijazah sarjana. Oh, okay. So kita mulakan sesi temu duga kita. So soalan pertama saya, apakah maksud tamadun Islam bagi awak? Bagi saya, tamadun Islam tu merupakan satu tamadun yang menekankan kepada kemajuan dari segi kerohanian dan juga kebendaan dan dia berpandukan kepada wahyu. Okay, so awak ada cakap pasal wahyu. So soalan kedua saya tentang wahyu tu, berdasarkan pengajian saya, tamadun Islam bersumberkan dua wahyu. Bolehkah awak memberi huraian secara ringkas tentang wahyu tersebut? Jadi kita ada dua wahyu. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Jadi Al-Quran ini merupakan satu perkataan daripada Allah dan dia diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk manusia untuk dijadikan sebagai panduan hidup. Wahyu yang kedua ialah Al-Hadis. Dia merupakan perkataan, perbuatan ataupun sifat Nabi Muhammad sama ada sebelum ataupun setelah Nabi Muhammad telah menjadi rasul. Dan Al-Hadis juga dikenali sebagai As-Sunnah. Okay. So, kita tahu tentang sumbangan tamadun Islam kepada dunia. So, soalan ketiga saya, apakah sumbangan tamadun Islam dalam bidang agama? Sumbangan tamadun Islam dalam agama, dia menekankan kepada akidah orang Islam. Contohnya, orang Islam tidak takut kepada apa-apa kecuali kepada Tuhan. Dan dalam agama juga, orang Islam disuruh untuk mengamalkan akhlak yang terpuji. Contohnya, berlaku jujur dalam bekerja dan ikhlas dalam membuat sesuatu perkara. Okay, so soalan keempat saya, sumbangan tamadun Islam dalam bidang politik pula. Dalam bidang politik, terdapat beberapa kerajaan Islam, contohnya Umayyah, Abbasiyah dan juga Utsmaniyah. Um, dalam tamadun Islam tu, dia telah pun membentuk kerajaan yang kuat dan kebanyakannya ataupun majoritinya memang berasaskan kepada syariah. Okay, so soalan terakhir saya, sumbangan tamadun Islam dalam bidang perubatan. Dalam bidang perubatan, tamadun Islam mengikut kepada falsafah dan juga prinsip bahawa penyakit datang daripada Tuhan, di mana Tuhan ada kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit selain daripada kita mendapatkan rawatan ataupun ubat-ubatan dari klinik ataupun hospital. Okey, itu saja soalan interview saya untuk awak. So, terima kasih sebab memberikan maklumat tentang tamadun Islam. Saya dapat knowledge yang baru tentang tamadun Islam. So, terima kasih. Sama. Hello, I'm Ashlina and I'm taking TITAS. This is my friend Emily. Can you introduce yourself, Emily? All right. So hi. My name is Emily. I'm taking Bachelor in TESOL. So I'm here to actually answer a few questions regarding the TITAS assignment. So the questions that I'm going to ask is regarding Tamadun Melayu. Are you familiar with Tamadun Melayu? Yes, I am. Okay, so can I? But I'm going to ask the questions in Malay. Are you okay with answering in Malay? Yeah, no problem. Okay.
So, for the first question, bagaimana perubahan politik dan ekonomi semasa era penjajahan dan pengaruh terhadap masyarakat Melayu? Okay. Penjajahan Eropah menyaksikan perubahan struktur politik dan ekonomi, meruntuhkan sistem tradisional dan mencetuskan ketidakstabilan politik serta penindasan ekonomi terhadap masyarakat Melayu. Okay. Untuk the second question, apakah impak perdagangan sumber alam terhadap perkembangan ekonomi dan budaya? Okay. Impak perdagangan sumber alam adalah seperti rempah-rempah dan hasil bumi, membawa kemakmuran ekonomi dan menjadi pendorong perubahan budaya serta pengaruh ke dalam tamadun Melayu. Okay. Untuk the next question, I'm going to ask about sumbangan tamadun Melayu. What is their... So, the first one, apakah peranan penting tamadun Melayu dalam sistem perdagangan maritim dan bagaimana sumbangan pengaruhi ekonomi rantau ini? Okay. So, peranan dalam sistem perdagangan maritim ialah tamadun Melayu menjadi pusat perdagangan maritim, memfasilitasi aliran barang dagangan antara wilayah India, China dan dunia Arab, menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan kekayaan budaya serantau. Okay. So, for the next sumbangan tamadun Melayu question, apakah sumbangan tamadun Melayu dalam bidang pertahanan dan keselamatan, terutamanya dalam perancangan sistem pertahanan laut? Okay. Dari segi bidang pertahanan dan keselamatan, tamadun Melayu menyumbang dalam merancang sistem pertahanan laut yang efisien, melibatkan ketenteraan laut dan struktur pertahanan seperti benteng untuk melindungi wilayah dari ancaman luar. Okay. Apakah terdapat sumbangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari tamadun Melayu? Terdapat pelbagai jenis sumbangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dari tamadun Melayu, termasuk dalam ilmu perubatan, astronomi dan matematik yang berkembang melalui interaksi dengan tamadun lain. Okay. Interesting. Okay, that's all for all my questions. And thank you, Emily, for answering them. Assalamualaikum, nama saya Nur Rashika. Hari ini saya ketemu rapat bersama Muhammad Zaifah tentang latar belakang tamadun Melayu. Okey, Zaifah, soalan pertama. Bagaimana pembentukan tamadun Melayu awal sebelum kedatangan agama Islam dan nilai sebelum tamadun sebelum kedatangan agama Islam? Sebelum kedatangan Islam, kehidupan masyarakat Melayu dipengaruhi oleh kebudayaan yang dinamakan sebagai adat kebudayaan. Berdasarkan kepada pandangan semesta tradisional orang Melayu. Pandangan semesta Melayu ini merujuk kepada masyarakat Melayu yang mempunyai tanggapan terhadap alam semesta, iaitu alam dan alam gaib dalam kehidupan mereka. Okey, untuk soalan kedua, berikan aspek sains dan teknologi Melayu sebelum kedatangan Islam. Sebelum dan selepas kedatangan Islam. Antara aspek sains dan teknologi Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam, ia dari aspek teknologi pertanian. Sebelum kedatangan Islam terhadap Melayu, mereka tidak gunakan alat-alat yang begitu canggih dalam perjalanan aktiviti pertanian. Okey, untuk soalan ketiga pula, apakah sumbangan tamadun Islam terhadap
pembinaan tamadun Melayu? Ciri sosial Islam adalah tampak secara berasasi yang ahli percaya sebagai ciri sosial yang menguasai masyarakat ketika itu. Okey, seterusnya soalan keempat. Apakah kerajaan Melayu yang dibentuk selepas kedatangan kedatangan Islam? Proses Islami telah berlaku dan antara kerajaan Islam yang berjaya dibentuk ialah seperti kerajaan Aceh, Terengganu, Melaka, Batani, Brunei, Brunei dan lain-lain. Okey, soalan yang terakhir pula. Apakah nilai dalam tamadun Melayu yang berteraskan kepada aktiviti ekonomi perdagangan? Nilai dalam tamadun Melayu yang beraksikan kepada aktiviti ekonomi dan dagangan ialah kebolehan untuk berinteraksi dengan masyarakat, bersifat terbuka, menghormati undang-undang tempatan dan mengambil kira pandangan orang lain. Okey, itu sahaja daripada saya, Zaifah, tentang latar belakang tamadun. Salam sejahtera Puan, nama saya Rewati. Saya adalah pelajar BIB. So, saya ingin menyelidik tentang tamadun India. Sebelum saya mulakan, bolehkah anda memperkenalkan diri sendiri? Salam sejahtera. Nama saya Yeshni, umur saya 26. Saya bekerja sebagai farmasi. Baik Puan. Okey. Boleh kita mulakan? Boleh. Okey. Soalan pertama, bolehkah anda menceritakan secara ringkas tentang sejarah dan perkembangan awal tamadun India? Baik, tamadun India dimulai dengan peradaban Indus Valley, diikuti oleh period Veda kekaisaran Maurya dan Gupta. Invasi dan penaklukan terjadi selama abad pertengahan, termasuk Kesultanan Delhi dan Kekaisaran Mughal. Pada 1947, India merdeka dan penjajahan Inggeris terbagi menjadi India dan Pakistan. India menjadi republik pada 1950, mengalami perkembangan ekonomi dan sosial. Baik Puan. Okey, soalan seterusnya. Pada pendapat anda, apa yang membuat tamadun India unik dan membezakannya dari tamadun lain? Pada pendapat saya, India dikenal kerana keberangan budayanya yang mencakup bahasa, agama dan tradisi yang berbeza. Multicultural ini memberikan warna dan kompleksitas tersendiri pada tamadun India. Selain itu, sistem kasta yang merupakan ciri khas India telah memainkan peranan penting dalam organisasi sosial selama ribuan tahun, mempengaruhi interaksi sosial dan struktur masyarakat. Baik. Okey. Sekarang bolehkah saya tanya tentang sumbangan tamadun India? Sumbangan tamadun India, lukisan India kaya akan warna dan motif mitologik. Mineral Rajput dan lukisan Mughal menampilkan keahlian tinggi dan mencerminkan keindahan estetik India. Seni pertunjukan seperti Bharatanatyam, Kathak dan muzik klasik India seperti Hindustani dan Carnatic memilih akar dalam tradisi kuno. Mereka menggambarkan inspirasi dan gerakan yang kaya. Okey. Bolehkah anda membincangkan kepentingan tarian klasik India dan muzik dan landscape budaya tamadun India?
Tarian klasik seperti Bharatanatyam, Karnat dan Odissi bersama dengan genre muzik klasik seperti Hindustani dan Carnatic merupakan wahana penting untuk memelihara dan meneruskan tradisi budaya India yang kaya. Selain itu, tarian dan muzik memberikan sarana ekspresi artistik yang mendalam. Mereka memungkinkan seniman untuk menyampaikan emosi cerita dan konsep filosofis melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah dan suara. Okey, baik. Pada pendapat Puan, apakah pencapaian sains dan matematik yang signifikan semasa tamadun India? Sistem kedokteran tradisi India, Ayurveda mencakup pengetahuan mendalam tentang tanaman, obat, pengobatan fizik dan aspek-aspek holistik kesihatan. Prinsip-prinsip Ayurveda masih digunakan sehingga hari ini. Selain itu, matematikawan India kuno seperti Brahmagupta dan Baksara membuat kemajuan penting dalam bidang akhbar. Mereka mengembangkan aturan untuk operasi Ajzabar termasuk solusi persamaan kodrat. Baik. Okey, apakah pertukaran budaya dengan peradaban lain dan bagaimana ia memberikan impak kepada tamadun India? Baik, pertukaran budaya dengan peradaban lain dapat memperkaya dan memperluas pemahaman sebuah tamadun. Di India, pertukaran budaya dengan peradaban lain seperti melalui perdagangan, migrasi atau menaklukkan telah memberikan kontribusi pada perkembangan seni, bahasa, agama dan tradisi. Sebagai contoh, penyebaran agama seperti Buddha dan Hinduism ke wilayah Asia Tenggara melalui jalan perdagangan telah menciptakan hubungan budaya yang kuat. Selain itu, pengaruh Islam yang masuk ke India melalui perdagangan dan inovasi juga memainkan peranan penting dalam membentukkan seni dan masyarakat India. Baik, Puan. Soalan seterusnya, bagaimana perkembangan ekonomi dan perdagangan telah membentuk struktur sosial dan budaya tamadun India? Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan mendorong membentukkan kota-kota perdagangan yang makmur seperti Harapan dan Mohenjo-daro di zaman Indus. Seiring waktu, kota-kota ini perkembangan menjadi pusat budaya dan pusat administrasi. Selain itu, perkembangan kelas sosial, pertumbuhan ekonomi membawa bersamaan dengan diinflasi sosial. Munculnya kelas-kelas ekonomi yang berbeza seperti perdagangan kaya dan petani memainkan peranan dalam membentukkan struktur sosial dan hierarki dalam masyarakat. Okey. Soalan terakhir sekali, bagaimana pemahaman tentang tamadun India boleh menyumbang kepada persefahaman global kita? India memiliki keragaman budaya yang sangat kaya dengan membagi komplek etnis, bahasa, agama dan tradisi. Memahami keragaman ini dapat membantu kita menghargai keberagaman global dan mendorong toleransi antara budaya. Selain itu, tamadun India memiliki sejarah yang sangat panjang yang mencukup perubahan dalam perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan. Pemahaman terhadap sejarah ini dapat membuka wawasan kita terhadap evolusi masyarakat dan peradaban di seluruh dunia. Okay, akhir sekali kita dah selesai temuduga kita. Terima kasih Puan untuk meluangkan masa untuk saya untuk menyiapkan temuduga ini dengan berjaya. Terima kasih. Sama-sama. Selamat petang Citraleka. Terima kasih kerana memberi setujuan bersama saya untuk memberi temuduga ini. So, baiklah. Sebelum kita mula dengan soalan, saya nak tanya dengan Citra iaitu, adakah anda tahu tentang tamadun Cina? Ya, saya tahu apa itu tamadun Cina. Baiklah, kalau macam tu kita boleh terus ke soalan pertama. Bolehkah anda berikan kepada saya lokasi tamadun Cina? Tamadun Cina terletak di lebah Huaho dan meluas hingga ke bahagian selatan Cina. Okey, baik. Bagusnya jawapan anda. Terima kasih. Pada pendapat kamu, siapakah pengasas dinasti Qin yang berjaya memperluas jajaan takluknya?
Pada pendapat saya, Maharaja Chia Huangti merupakan pengasas dinasti Cina dan beliau berjaya memperluas jajahan taluknya hingga terbentuk sebuah empayar. Jajahan ini juga tertaluk amat luas sehingga ke Sungai Merah yang berada di Vietnam. Okey, terima kasih. Dengan jawapan Citra, saya dapat tahu bahawa anda mempunyai banyak pengetahuan tentang tamadun Cina. Baiklah, soalan seterusnya. Apakah sumbangan Cina dari segi ekonomi yang kamu boleh nampak sehingga hari ini? Saya boleh katakan dalam bidang pertanian, sejak zaman dinasti Han lagi telah diperkenalkan untuk membuat batasan tanaman, kolar kuda dan kereta sorong beroda. Selain itu juga penyisir tanah. Okey, terima kasih. Seterusnya, apakah sumbangan tamadun Cina dari segi politik yang kamu boleh nampak sehingga hari ini? Dari segi politik pula, sistem perundangan yang berteraskan dua prinsip utama iaitu hukuman berat dan juga bercorak kolektif yang telah dibentukkan. Hal ini untuk mempunyai pekerti yang baik dan untuk menjaga keharmonian masyarakat serta dalam kalangan manusia lah. Okey, seterusnya kita akan pergi ke soalan berikan satu seni binaan tamadun Cina. Satu seni binaan. Okey, satu seni binaan tamadun Cina adalah reka bentuk seni binaan yang agak berlainan daripada tamadun lain iaitu tembok besar Cina. Okey, bagusnya. Okey, soalan yang paling akhir untuk sesi temu duga ini ialah pada pendapat kamu, mengapakah tamadun Cina cipta mercun? Mereka telah mencipta mercunnya untuk menggunakannya sebagai menghalau sesiapa penjajah untuk menakutkan mereka dan sebagainya lah daripada kawasan mereka. Okey, baiknya. Okey. So, daripada temu duga ni, adakah kamu berasa syukur dengan apa tamadun Cina tinggalkan untuk kita sehingga hari ini? Ya, saya amat bersyukur dengan sumbangan tamadun Cina iaitu boleh dikatakan mercun kerana mercun pada mulanya digunakan untuk peperangan. Kini ia digunakan sebagai untuk meraihkan satu perayaan lah. Ya, betul, saya setuju dengan Citra Leka juga. So, itu sahaja daripada saya. Terima kasih Citra untuk masa anda. Terima kasih. Terima kasih.